Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Mahathir Mohamad, dan rancangan Tanya on the Spot dibawakan khas oleh Stratcom Negeri Perak. Kali ini kita akan bawakan orang yang bertanggungjawab untuk menjaga belia dan kerjaya di Negeri Perak. Siapakah dia? Nantikan selepas ini. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Mahathir. Hari ini kita dengan figura yang besar untuk kerjaya belia dalam program Tanya on the Spot dibawa khas oleh Stratcom Perak. Hari ini saya bersama dengan Encik Adrian, ya, pengarah pasak. Ya, ramai yang nak tahu, ramai yang tahu, tapi ramai yang tak faham. Sebelum kita pergi ke pasak, kita nak tahu dulu pengenalan diri Encik Adrian. Asal mana, di mana belajar, dah berkahwin ke belum, apa panggilan manja, adakah macam mana bermulanya menjadi pengarah ni. So, macam mana? Okey. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Perak Sejahtera 2030. Okey, nama saya Adrian. Saya asal orang Ipoh. Tapi kalau cerita pasal latar belakang saya panjang sikit. Sebab sebenarnya ibu bapa saya orang Teluk Intan. Okey. So saya lahir kat Ipoh, tapi saya membesar kat Teluk Intan sehingga umur 8. Okey. Lepas tu dah pindah pergi Sabah. Saya habiskan sekolah rendah dan sekolah menengah kat sana. Baru saya balik kat Ipoh. Tahun bila tu? Tahun 2005. Oh, okey. 2005. Mana family pindah ke Sabah? Pindah ke Sabah, lepas tu tahun 2005 pindah balik kat Ipoh. Okey, alright. Okay. So saya habiskan of course sekolah menengah dengan sekolah rendah kat sana, tapi degree saya habis di UK, Sunderland, University of Sunderland, UK, dalam khusus business management. Okey. Okey, apa latar belakang macam mana saya lepas perjalanan tu kerja, saya. lepas tu kerja? Okey, kerja saya sejak lepas graduate sampai sekarang saya bekerja dalam bank. Oh, bank. Dari personal banker sampai ke relationship manager yang jaga high net worth customer, dan juga sampai ke sales manager, dan juga ada juga experience 2 tahun sebagai station manager untuk petrol station lah. Yeah, I think Dan waktu okey, habis belajar, dia ambil management. Yes. Ada kenangan-kenangan manis di Sunderland? Sunderland ada juga. Kenangan manis tu pahit sikit lah. Okey. Kenapa saya kata macam tu? Masa saya pergi tahun 2008, ngam-ngam economic crisis. Oh. So bila saya habiskan berada di negara luar, ekonomi krisis. Okey. So bila saya habiskan khusus saya cari peluang pekerjaan sangat susah nak dapat. Sebab untuk skill kerajaan UK sendiri ada kata untuk skill workers dia boleh cari pekerja asing. Okey. Tapi kalau macam admin atau management asalkan office lah, dia wajib cari lokal. Sebab dia nak macam bantulah orang lokal. Macam kalau kerajaan kita nak bantu balik, nak galakan untuk dapatkan pekerja sendiri kan. So struggle lah nak cari kerja macam tu di sana. Susah. So saya pernah kerja di bakery sebagai part time sampai full time untuk selama 1 tahun sambil cari kerja. Tapi last I think dah hampir 2 tahun kat sana. Dan saya kata tak apalah, instead of saya belajar sampai degree, then in the end kerja bakery je. So baik saya pulang cuba sumbang balik kepada di negara saya sendirilah. 2008, masa tu 2008 ekonomi krisis. 2008 bulan 10 kalau tak silap saya pergi sana belajar. Habis bulan 2009, dan dia dari 2008 dia kan ekonomi krisis lah. So dalam the struggle mencari kerja tu sangat payah lah. Sangat payah.
Dan kehadiran pasak ni adalah bila ada pasak ni membantu, maknanya bila jadi pengarah pasak ni sedikit sebanyak dia membantu tak? Rasa macam puas hati tak? Ada juga sebab saya faham perasaan itu yang nak cari kerja tapi tak dapat. So ada sikit-sikit. So bila saya dapat peluang untuk menjadi pengarah pasak, saya pun agak nak perjuangkan apa yang saya pernah rasa. So saya tak nak orang lain dapat rasa jugalah. So saya cuba sedaya upaya saya sebagai seorang pengarah di pasak untuk membantu anak-anak muda untuk dapat kerja selepas graduate, macam tu lah. Pasak itself, pasak ni yang setakat ini orang luar tahu mencari kerja. Apa fungsi pasak sebenarnya? Okey, sebenarnya pasak kita sebuah agensi, fully agensi negeri Perak, di bawah ke Exco Sumber Manusia, iaitu YBC Wenison. Kita sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2012. Masa itu kita dinamakan Pusat Kerjaya Aman Jaya, PK. So masa tu kalau tak silap PK bertanggungjawab untuk job placement, buat carnival kerjaya semualah, macam job street. lah. Tetapi bila sampai tahun 2018 ada pergolakan berlaku di mana kita rebrand dinamakan Pasak Pusat Aspirasi Anak Perak. Pusat Aspirasi Anak Perak. Okay. So short term, lah. short form tu panggil Pasak lah. So di sana kita menjadi sebuah agensi yang lebih dia macam dia reach lagi. Dia reach lagi banyak. Dia bertanggungjawab atas lebih banyak perkara, macam kita ada bukan sahaja jaga kerjaya, tetapi juga kita ada membantu untuk latihan bina insan. Kita ada masuk sekolah menengah, sekolah IPT untuk mendekati pelajar-pelajar, so that membantu menasihat sikit berkenaan dengan kerjaya, apa yang ada di luar, apa yang anda boleh pursue. Persediaan untuk mencari pekerjaan lah. Untuk bukan saja kesediaan, tetapi selepas dia dah bekerja pun kita juga ada buat kursus-kursus pendek macam untuk soft skill, untuk upskill sendiri. So supaya seseorang itu dia lebih macam mana katakan, dia lebih sedia dengan keadaan kerja. Sebab banyak let's say graduate, dia dah graduate, tapi bila dia bekerja dia tak tahu atmosphere macam mana. Macam mana kehidupan betul-betul when you start kerja dengan apa yang you expect and what is reality dia. Tadi saya dengar pasal approach dengan student sekolah. Apa aktiviti dengan kita ada buat pemetaan, kita panggil peta. So maksudnya kita pergi sekolah menengah, dan kita akan jumpa kat sekolah. Kita ada kerjasama dengan JPN. So kita dah melaksanakan 15 school untuk pioneer dulu. Dan kita macam bagi career talk. So selain career talk, kita akan in future kita akan bawa sekali majikan potential employers macam Proton ke atau mana-mana saja. Dia akan bagi engineer dia sendiri datang bagi talk, so that dia boleh expect bila dia bekerja di sana in future, what is the job exactly. So they share experience working punya untuk student sekolah, bukan universiti, supaya dia tahu apa course atau apa yang dia yang dia boleh. Sebab kebanyakan student sekarang kalau tanya form 4, form 5 lepas SPM nak ambil kursus apa, dia blur, pasti betul. So yang ini at least boleh bagi sedikit pencerahan, dan dia mereka boleh agak-agak mungkin saya berminat ni atau mungkin saya berminat itu, tapi saya tak tahu yang minat khusus ni macam mana dia. So kita juga akan in future bawa student-student ni pergi ke kilang atau pergi ke tempat tersebut. Ada sesi tu? Yes, but it's still work in progress. So kita kena plan. Sebab berkenaan dengan students yang di bawah umur, dia kena ada consent from parents. So di sana kita kena work out dulu satu program yang betul-betul, so that takut nanti parents tak suka, parents tak bagi. So kita kena work with perasaan itulah. Maknanya sekolah, mana-mana sekolah di dalam Perak boleh engage dengan pasak untuk
mendapatkan khidmat ni? Betul. Oh, okey. So far kita dah masuk lebih dari 100 sekolah lah in whole Perak. Tapi kita try to expand lah, sebab banyak faktor yang kena dipertimbangkan. Sebab satu, bila kita masuk sekolah, jadual mereka akan terganggu sikit lah. Sebab sekarang pelajar pergi sekolah dah dari pagi sampai habis sekolah pun dah ada dia punya jadual kan. So kita nak sekolah untuk bantu kita kosongkan satu sesi dulu, baru kita boleh masuk dan boleh kita sharing. Dan itu satu. Dan kedua, kita juga kena ada concern dari parents dulu sebelum kita buat apa-apa, sebab ialah berkenaan students kan. Impact kepada student selepas program tu, apa yang berlaku? So far ada impact positif. Dia tanya soalan ke, ada involvement, memang ada engagement. So at least dia tahu, let's say dia juga baik bila dia bagi engagement, kita tahu okay, maybe kita ingat, at least because kita ingat kita muda. Tapi bila pelajar dia lagi muda, dia punya fikiran lagi lain. Betul. So bila ada engagement, mereka akan tanya mungkin career benda lain pula. So macam sekarang semua kita tak faham kenapa banyak orang muda dia nak gig ekonomi. So dia akan tanya pasal gig ekonomi. Tapi untuk kita yang mungkin generasi yang lebih kita dah ada pengalaman ni, so kita tengok tak. Kita biasa dah fokus untuk macam kerjaya dalam admin atau dalam office lah, professional lah. Tapi mereka nak gig ekonomi. Kenapa? So kita kena explain lah apa beza dia, apa kebaikan, apa keburukan. Of course semua pun ada kan, kebaikan dan pro and cons lah. Untuk tadi gig ekonomi tadi, saya berminat dengan gig ekonomi tu. Sekarang ni kita tahu kan, my friends lah, siapa yang ni apa semua, bila dia nampak yang gig ekonomi ni senang dan boleh bergaji besar, adakah dia mengganggu pasar atau bagaimana? Adakah pasar ada program yang mengaturkan untuk buat penerangan pasal gig ekonomi ni? Foodpanda, Grab, semua-semua ni? Soalan yang amat bagus. Untuk gig ekonomi ni sebenarnya dia agak complicated, agak rumit. Kenapa saya kata begitu? First of all, kita kena faham kenapa gig ekonomi dia berkembang pesat. Sebab dalam 2 tahun lepas COVID. Masa COVID semua struggle, business struggle, orang cari kerja struggle. So dia cuma nak satu short term penyelesaian. Asalkan macam gig ekonomi saya buat, saya jual online, saya terus dapat on the spot, minggu tu dapat duit dah terus. So kalau nak suruh kita from root cause dulu, student belajar kat sekolah pun dia kena online. Betul. So bila online dia punya engagement dia lain. Dia mungkin rasa mungkin saya buka komputer tapi saya pergi main benda lain, cikgu bukan tahu juga kan. So di sana dia akan buat macam student dia tak berapa minat belajar sudah. Itu first. So dah ada the gap tu dah start daripada situ lagi. Itu pendirian apa yang saya rasa sendirilah. So bila macam tu, then dia dah start tak berminat untuk belajar. So apabila dah 1 tahun macam tu, 2 tahun macam tu, statistik dari JPN pun kata lebih 92,000 kalau tak silap student yang drop out SPM. Tahun 2021 lah. 22 kalau tak silap lah. Maknanya COVID effect ni lah. So I think it was brought up during parliament also ke belakang ini. Dia kata kenapa all this happen. So I think banyak faktor lah antaranya. So bila dia tak berminat untuk belajar, dia dah start cari duit. Dia cuma nak survivability. Dia tak kisahlah kerja apa, asalkan saya nak dapat duit cepat. Dan bukan kata senang pun, tapi as long as saya dapat duit, saya boleh survive, saya boleh beli benda yang saya nak, saya boleh makan benda yang saya nak. Cukup. Dia fikir, survival punya punya input lah. Dia tak fikir panjang sangat. Sebab dia pun tak tahu apa what's going to happen in future. So di sana kita boleh nampak banyaklah rider, abang-abang rider, Grab, Foodpanda semua nak jadi. Sebab saya buat delivery, minggu ni saya buat berapa hantaran, lepas tu saya akan dapat berapa gaji saya. Saya boleh kira. Kalau saya nak kerja kilang, let's say for example, atau nak kerja office, saya kena belajar, saya kena ada
degree lah, kena diploma lah. Lepas tu nak pergi interview semua. So, dan kena fix 8 jam, 10 jam duduk sana. So itu mereka nampak macam payah lah. Adakah generasi yang ini jadi isu untuk benda ni atau macam mana? I rasa bukan kita blame on generasi. So I think it's a general thing. Sebab kita bukan tengok cuma orang-orang muda saja yang bukan di Perak je isu ni pun kan. Dia juga ada orang yang tua macam Angga juga jadi Grab rider semua. Betul. Kan? So saya rasa ini adalah satu very holistic thing. Dia banyak faktor yang terjejas menyebabkan macam ni lah. Tapi kita pernah buat sharing dengan sekolah lah. Kita minta seorang professional which is a lawyer dengan seorang Grab rider. Dia sharing apa yang dia pro and cons dia. Feedback dia baik sebab okay, we share about Grab rider first. Grab rider dia bukan kata kerja tak bagus. Memang dia of course lah, but dia boleh cari income mungkin at good times boleh 3,000 5,000 sebulan. Betul. Tapi yang dia tak nampak dia kena hujan panas ke atau the struggle tu. Hujan panas apa benda pun you have to go and deliver. Betul. Bila ada delivery. Betul. Hujan lebat sampai basah angin, apa semua accident apa semua ni betul. Panas terik sampai nak kena heat stroke awak tetap kena hantar. Lepas tu and then of course kebanyakan rider dia nak cepat sebab the more dia cepat the more penghantaran dia boleh buat dan lebih banyak commission. So mungkin keselamatan dia agak dia terabai sebab dia tak ingat banyak, dia tak fikir banyak sangat tentang keselamatan dia. Dia cuma nak hantar delivery. So tapi bila accident 1 minggu 2 minggu dia tak ada income sebab dia tak boleh kerja. Betul. So itu mereka tak nampak. Of course another aspect of gig economy yang dia nak jual shopping online, dia nak jual barang online. Lepas tu ada juga yang macam YouTuber, TikTokers. Mereka rasa influencer ni glamour. Glamour. Okay. Of course every young people dia memang kalau glamour tu siapa tak nak kan. Betul. Tapi mereka tak nampak yang influencer ni kerja-kerja di belakang tabir dia. Dia punya production team dia ni yang tengah buat sekarang ni yang ni macam ni dia kena set up, dia kena fikir content, editingnya dia mungkin satu video yang kita nampak 1 minit sangat pendek tapi kerja-kerja di belakang dia mungkin dah memakan seminggu punya masa. Tapi mereka tak nampak kesusahan. Tapi memanglah influencer tak akan tunjuk saya susah macam mana kan. Dia akan tunjuk macam mana apa happy dia punya betul. Baru dia ada feel good factor. So benda-benda ni dia macam membuka minda lah budak-budak sekolah pelajar ke atau di graduates ke. So dia boleh nampak perbezaan tu dan dia boleh buat pertimbangan sendirilah. Of course in the end mereka punya career, mereka punya choice lah. Kita tak akan paksa, tetapi kita assist sebanyak yang mungkin lah. Untuk okey, itu gig ekonomi. Okey, itu gig ekonomi yang mana kalau daftar dalam apps dan boleh start kerja. Yes. Pekerjaan di Perak, adakah ada lambakan pekerjaan atau pekerjaan di Perak? Sebab kita tahu Perak population belia ni tinggi. Yes. Dan dia dalam kajian mengatakan bahawa sebabkan pekerjaan di Perak dia terpaksa berhijrah keluar. Adakah masih benda tu berlaku atau macam mana? Sebenarnya saya boleh katakan itu satu mitos. Mitos? Yes. Maknanya deny? Yes. Sebab bagi example. The last kita buat Carnival Kejaya, kita buat of course kena perkenalan dulu. Pasak akan buat Carnival Kejaya di mana dia akan bawa lebih daripada 20 hingga ke 30 majikan ke setiap daerah setiap bulan untuk buat satu fair. Satu fair di mana majikan akan buat interview on the spot. So kalau pemohon dia pencari kerja, dia nak kerja, dia datang, dia tengok kalau sesuai dia boleh interview on the spot. Kalau sesuai dia akan terus ambil. Terus ambil, terus bagi offer letter. Kalau tidak pun dia akan shortlist, then dia akan do for second interview. Peluang pekerjaan yang kita bawakan masa tu kat LMS Lorong Matang dan Selama adalah lebih kurang kalau tak silap 4,000 pekerjaan. 4,000 pekerjaan. Ni company yang ni adalah company keliling di LMS ke atau di satu Perak? Ada keliling, ada juga di seluruh Perak. Seluruh Perak, okey. So vacancy 4,000. Banyak. Tapi peserta atau pencari kerja yang datang adalah lebih kurang 500 ke 600 orang sahaja.
Okey. Tapi kalau katakan kita tak promosi, itu tak ada juga. Pasal sebab kita sebelum ni dah usually before 1 bulan sebelum tarikh Carnival Kejaya tu, kita akan buat promosi. Betul. Di kawasan daerah tu. Kita akan pacak banner banting, lepas tu ada buat macam online kalau punya. Kita bukan tengok cuma orang-orang muda saja yang bukan di Perak je isu ni pun kan. Dia juga ada orang yang tua, macam angka-angka juga jadi Grab rider semua. Betul. Kan? So saya rasa ini adalah satu very holistic thing. Okay. Dia banyak faktor yang terjejas menyebabkan macam ni lah. Tapi kita pernah buat sharing dengan sekolah lah. Kita minta seorang professional, which is a lawyer, dengan seorang Grab rider. Dia sharing apa yang dia pro and cons dia. Feedback dia baik sebab okay, we share about Grab rider first. Grab rider dia bukan kata kerja tak bagus. Memang dia of course lah, but dia boleh cari income mungkin at good times boleh 3,000 5,000 sebulan. Betul. Tapi yang dia tak nampak, dia kena hujan panas ke atau the struggle tu. Hujan panas apa benda pun you have to go and deliver. Betul. Bila ada delivery. Betul. Hujan lebat sampai basah angin, apa semua ni, accident apa semua ni. Betul. Panas terik sampai nak kena heat stroke, awak tetap kena hantar. Lepas tu and then of course kebanyakan rider dia nak cepat sebab the more dia cepat, the more penghantaran dia boleh buat. Betul. Dan lebih banyak commission. So mungkin keselamatan dia agak dia terabai sebab dia tak ingat banyak, dia tak fikir banyak sangat tentang keselamatan dia. Dia cuma nak hantar delivery. So tapi bila accident 1 minggu 2 minggu dia tak ada income sebab dia tak boleh kerja. Betul. So itu mereka tak nampak. Of course another aspect of gig economy yang dia nak jual shopping online, dia nak jual barang online. Lepas tu ada juga yang macam YouTuber, TikTokers. Mereka rasa influencer ni glamour. Glamour. Okay. Of course every young people dia memang kalau glamour tu siapa tak nak kan. Betul. Tapi mereka tak nampak yang influencer ni kerja-kerja di belakang tabir dia. Dia punya production team dia ni yang tengah buat sekarang ni, yang ni macam ni dia kena set up, dia kena fikir content, editingnya, dia mungkin satu video yang kita nampak 1 minit sangat pendek, tapi kerja-kerja di belakang dia mungkin dah memakan seminggu punya masa. Betul. Tapi mereka tak nampak kesusahan. Tapi memanglah influencer tak akan tunjuk saya susah macam mana kan. Dia akan tunjuk macam mana apa happy dia punya betul. Baru dia ada feel good factor. So benda-benda ni dia macam membuka minda lah budak-budak sekolah pelajar ke atau di graduates ke. So dia boleh nampak perbezaan tu dan dia boleh buat pertimbangan sendirilah. Of course in the end mereka punya career, mereka punya choice lah. Kita tak akan paksa, tetapi kita assist sebanyak yang mungkin lah. Untuk okey, itu gig ekonomi. Okey, itu gig ekonomi yang mana kalau daftar dalam apps dan boleh start kerja. Yes. Pekerjaan di Perak, adakah ada lambakan pekerjaan atau pekerjaan di Perak? Sebab kita tahu Perak population belia ni tinggi. Yes. Dan dia dalam kajian mengatakan bahawa sebabkan pekerjaan di Perak dia terpaksa berhijrah keluar. Adakah masih benda tu berlaku atau macam mana? Sebenarnya saya boleh katakan itu satu mitos. Mitos? Yes. Maknanya deny? Yes. Sebab bagi example. The last kita buat Carnival Kejaya, kita buat of course kena perkenalan dulu. Pasak akan buat Carnival Kejaya, di mana dia akan bawa lebih daripada 20 hingga ke 30 majikan ke setiap daerah setiap bulan untuk buat satu fair. Satu fair di mana majikan akan buat interview on the spot. So kalau pemohon dia pencari kerja, dia nak kerja, dia datang, dia tengok kalau sesuai dia boleh interview on the spot. Kalau sesuai dia akan terus ambil. Terus ambil, terus bagi offer letter. Kalau tidak pun dia akan shortlist, then dia akan do for second interview. Peluang pekerjaan yang kita bawakan masa tu kat LMS, Lorong Matang dan Selama, adalah lebih kurang kalau tak silap 4,000 pekerjaan. 4,000 pekerjaan. Ni company yang ni adalah company keliling di LMS ke atau di satu Perak? Ada keliling, ada juga di seluruh Perak. Seluruh Perak, okey. So vacancy 4,000. Banyak. Tapi
peserta atau pencari kerja yang datang adalah lebih kurang 500 ke 600 orang sahaja. Okey. Tapi kalau katakan kita tak promosi, itu tak ada juga. Pasal sebab kita sebelum ni dah usually before 1 bulan sebelum tarikh Carnival Kerjaya tu, kita akan buat promosi. Betul. Di kawasan daerah tu. Kita akan pacak banner banting, lepas tu ada buat macam online kalau punya, billboard, lepas tu pasak sendiri punya social media macam Facebook, Instagram, semua kita akan promote promote 1 bulan onwards sebelum. Mana lambakan kerja tu ada di Perak lah. Yes. Okey. Mana memang boleh deny mitos mengatakan pekerjaan tak ada di Perak tu memang mitos lah. Yes. So saya tak faham. Sebenarnya peluang pekerjaan memang ada banyak. Cuma saya tak tahu apa sebenarnya pencari kerja nak, yang dia katakan tak ada pekerjaan, tak ada peluang pekerjaan sampai mereka kena berhijrah ke negeri-negeri lain. Okey, right. Okey, dan bergerak tadi dah berapa daerah yang pergi tadi? Dah baru Rarubatan Selama? Sebab kita ada start tahun ni, kalau tak silap adalah lebih 4. Kita dah buat, firstly kita buat kat Kuala Kangsar, dan lepas tu kita buat kat Hili Perak. Kita ada juga buat kat kita buat kat Larut Matang dan Selama, dan ke esok Sabtu esok ni. Hari ni 7 kan? 7 Julai, 8 Julai kita akan buat kat daerah Manjung. Oh, okey. So 5. Then bulan depan Ogos kita akan buat kat Kampar. So every month setiap daerah kita akan pergi setiap daerah. So kita akan pergi setiap daerah dan kita akan cuba mendekati, tak kira lah you bandar ke luar bandar ke, kita cuba bagi peluang sebanyak mungkin kepada semua pencari kerja lah. Kepada penonton ni maknanya nanti masuk dalam Pasak punya Facebook, tengok bila akan pergi ke daerah orang dan pergi bawa resume. Yes. Okey. Yes. Sebab benda ni adalah inisiatif Kerajaan Negeri Perak yang kita dah macam mana kata, Negeri Perak dah buat program-program macam ni, so kita manfaatkan sebanyak rakyat mungkin Perak lah. kepada rakyat. Sebab it goes to waste lah kalau kerajaan dah bagi peruntukan dan Pasak dah jalankan program-program macam ni, tapi pencari kerja dia atau orang awam dia tak datang, dia tak pergi join program ni. So memang tak dapat kerja lah. Memang dia terus dan dia akan keluar mitos yang mengatakan pekerjaan tak ada di Perak lah. Betul. Okey. Untuk pekerjaan, saya tengok, saya ada baca website dengan Facebook ni, ada mengenai tentang kemahiran TVET semua ni. Yes. Okey. Selain of course tadi saya ada katakan awal-awal selepas pergolaan dari Peka ke Pasak, Pasak juga sekarang adalah merupakan sekretariat TVET untuk Kerajaan Negeri Perak. So kita bertanggungjawab untuk menjadi pengantara buat pelaksanaan program TVET, which is skill lah. So Pasak kita sendiri kita ada buat boleh saya katakan Kerajaan Negeri Perak dah peruntukkan sebanyak 5.5 juta tahun ini. Untuk tahun ni saja 5.5 juta untuk TVET saja. Okey. Yes. Alright. So kita ada 5.5 juta kita buat program TVET, iaitu first batch dah habis dan second batch dah buka. Kita ada buat 6 jenis TVET. Satu, TVET Industry Modular. Di mana saya rasa program ini sangat baik kerana dia akan place and train. Maksudnya peserta akan mohon untuk let's say for example dia nak gunting rambut, tapi dia tak ada pengalaman atau mungkin dia ada pengalaman sikit. So dia akan pergi trainer ni, dia akan train. This of course yang trainer ni dia certified trainer. Dia bukan mana-mana kita ambil punya ada memang certified. So, mana kalau dapat sijil ni memang semua trainer ni dia bertauliah. Dia ada as long as dia mungkin dari certification from HRDF ke atau MOF ke atau apa-apa saja, asalkan dia memang bertauliah lah. Sijil yang diterima tu memang tinggi punya level lah. Yes. So dia boleh pergi lepas kursus ni, dia mungkin 2 minggu. 2 minggu dia dah belajar skill asset, skill asas atau mungkin yang lebih advance kalau mereka kursus dia cukup. So lepas tu dia akan place dalam employment. Maksudnya dia akan hantar ke salon-salon untuk bekerja selama 6 bulan. Gunting rambut saja ke atau apa lagi? Apa lagi? Banyak. Dia ada welding, dia ada baking, dia ada even car mekanik, ada otomotif pun ada.
Lepas tu yang sekarang banyak nampak kereta yang berwarna-warna, dia ada wrapping kan. Khusus wrapping pun ada. Berapa banyak kursus-kursus skill ni? Ada lebih daripada 50? Lebih daripada 50. Kalau tak silap kita dah luluskan lebih 92 kursus. Okey. Dia bukan industri modular saja. Dia ada itu first. Lepas tu kedua kita ada TVET Mahir Kerja. TVET Mahir Kerja ni adalah kursus TVET yang untuk upskill. Mungkin for example dia ni seorang mekanik. Dia ada bengkel dia sendiri, tapi dia pandai buat kereta tradisional lah, macam yang mekanik punya. Sekarang banyak kereta hybrid kan. Betul. So khusus ni untuk upskill dia untuk pandai repair. Yang dah ada kerja, yang dah ada skill, dia nak improve to next level, more advance. So macam Mahir Kerja ni dia khusus repair hybrid. So dia boleh masuk khusus ni, then dia boleh repair hybrid. So, dia dah belajar semua. Then bila dia balik ke bengkel dia untuk continue dapat dia punya pelanggan semua. Sekarang saya dia dah buka dia punya hybrid punya klien pula. Betul. Saya dah pandai. Sebab kalau dulu kereta saya hybrid. Maaf tuan, saya tak pandai untuk repair. Boleh hantar ke bengkel lain. Dia dah hilang satu peluang untuk mencari income lah. So this is one of the Mahir Kerja lah. Then the third one is TVET OKU. TVET OKU ni kita adalah khusus untuk orang OKU. For example, kita ada satu bakery panggil anak kita di Taiping. Dia adalah seorang cikgu yang bersara. Dia dulu dia ajar pendidikan khas. Lepas dia bersara, dia rasa dia ada tanggungjawab untuk continue ajar budak-budak OKU ni. So dia buka satu bakery dan dia ambil pelajar-pelajar yang memang kurang upaya ni. Kurang upaya. So dia akan ajar dia khusus-khusus asas baking. So dia boleh buat kek, dia boleh buat biskut dan dia boleh jual. So dia ada yang orang kurang upaya ni, dia ada peluang untuk mencari pekerjaan dan sebab dah ada skill dah. Betul. So dia boleh kerja dalam bakery atau dia boleh buat sendiri small dan dia business jual kat luar. So yang khusus TVET OKU ni khusus untuk bantu orang OKU. So lepas tu kita ada TVET orang asli. Orang asli ni kita bekerjasama dengan Jakwa, di mana kita akan mengadakan kursus-kursus yang diminta oleh Jakwa. Mungkin ada permintaan dari kampung orang asli yang dia mungkin nak buat repair elektrik, for example, sebab kampung-kampung orang asli dia dalam pendalaman. Kalau tak terputus elektrik atau apa-apa, tak ada orang pandai buat. Nak minta electrician masuk pun mungkin keesokan hari. So dia boleh buat khusus-khusus ini dan dia boleh pandai repair lah. Lepas pandai repair, yang orang-orang asli ini pun dia ada satu skill untuk dia sendiri dan dia boleh cari pekerjaan kat luar lah. So adakah yang ini kita tahu Perak Sejahtera 2030 ni, adakah dia sejajar dengan Perak Sejahtera ni? Kerana salah satu pilar dalam Perak Sejahtera punya plan adalah kita nak jadi satu koridor TVET. Bukan sahaja Perak tapi untuk satu Malaysia. Itu adalah plan untuk Perak Sejahtera. So memang PASAP memegang untuk kemahiran TVET ni untuk menerajui dalam Perak Sejahtera. Betul. Pilar je. So ini adalah apa yang benda-benda yang kita buat untuk Datuk Seri Menteri Besar sendiri berhasrat satu warga satu kemahiran untuk negeri Perak. Sebab tu tengok tadi daripada PASAP sendiri dia touch sekolah. Dan dah sekolah dia touch kepada universiti. Dan dah bekerja pun dah dapat kerja untuk kita upgrade juga lagi. Ada lagi satu skill lagi. Dan OKU juga ni. OKU juga orang asli juga. Bukan saja itu, tapi of course kita kena balik sikit. Kita juga tahun ini Datuk Seri Menteri Besar ada juga menambah peruntukan. Tahun lepas 4 juta. Tahun ni dia ada tambahkan lagi ke 1.5 juta. Khusus ada tambah untuk khusus TVET warga emas. Untuk membuat khusus penjagaan warga emas. So sebab sekarang kita ada satu house care lah. So kita ada aging economy, tapi sebenarnya dia satu ekonomi juga. Sebab banyak-banyak orang tua ni dia kena ada penjagaan, tapi ramai tak tahu. So khusus TVET orang warga emas ni adalah untuk train orang untuk jaga
nursing punya ni lah. Okey. Khusus-khusus yang berkaitan dengan warga emas lah. So ini satu. Then yang last sekali, of course is last but not least is TVET anak yatim. Okey. Yes. So yang ini TVET anak yatim kita bekerjasama dengan JKM. Kita masuk, kita of course kita appoint pelatih training centers untuk pergi ke rumah anak yatim untuk mengajar anak yatim yang berumur 15 ke atas supaya mereka ada satu skill. Sebab kebanyakan anak yatim ni dia selepas umur 17 tahun dia bukan dia hanging sikit. Yes, sebab lepas umur 17 tahun dia kena keluar dari rumah anak yatim tu. So selepas dia keluar dia dah tak ada satu alat benda tuju dia tu atau tuju, skill dia. I would say halah satu tuju juga dengan satu tempat untuk to hang on. Because dia dah kena berdikari selepas tu juga. Sebab dia kena keluar dari rumah anak yatim. So by guna khusus TVET anak yatim ni, kita ajar dia buat komputer daripada umur 15 ni. Kita ajar dia buat komputer ke, servis handphone ke, atau buat even mengendali repair kereta ke. At least dia ada satu skill. So bila dia dah habis, dia dah umur 17, bila dia nak cari kerja atau kalau dia tak cenderung dalam pendidikan, dia nak cari kerja, boleh juga untuk bantu dia dapat satu income instead of nanti dia tak tahu nak buat apa. Maknanya PK ni dia cover banyak juga ni. Pasak ni cover banyak juga ni. Yes. Maknanya dia yang tadi saya cakap tu lah. Dan ada leadership punya camp atau tak ada? Ada Leadership punya camp ada? Leadership punya camp kita panggil latihan bina insan, di mana program baru kita buat di Lenggong. Dia adalah satu leadership program yang di train oleh bekas ketua komando Datuk Rashid kalau tak silap. Dia adalah bekas komando yang bila kita sharing, dia kata dialah yang kalau kita masih ingat lagi pencorohan, cerobohan Sulu di Perak, dialah kapten komandos yang lead masa tu. Okey. Dia sharing situation tu. Yes. Okay. So sekarang dia adalah pengasas pusat latihan tu di Lenggong. So kita dah hantar first batch di mana dia terdiri daripada graduan-graduan lah. So just to bina dia mungkin macam mana leadership jati diri, teamwork, macam mana survival skills dalam hutan semua tu. Kita juga ada buat. Lepas tu saya ada baca tentang aplikasi talent. Okay. Ini baru ke atau macam mana? Aplikasi talent ke digital punya. Yes. Okay. Saya share sikit berkenaan aplikasi Talent Perak. Dia adalah satu aplikasi yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Perak. Of course dikendalikan oleh kami PASAK. Adalah dia seperti JobStreet lah. Senang untuk buat, untuk akses kepada online lah, digital punya. Yes. So at least you boleh faham. Kalau saya mention JobStreet, orang semua dah tahu kan. Okay. So dia adalah, let's say for example, kalau mungkin kita buat Carnival Kerjaya kat tempat-tempat yang berlainan, mungkin di, let's say for the next one is Manjung, tapi orang tu adalah orang Mualim, kata dia tak boleh pergi. Susah nak sampai. Tapi tak apa. Kita ada application Talent Perak ni. So dia boleh register di aplikasi Talent Perak dan dia boleh cari kerja di sana. So kelebihan Talent Perak ni, aplikasi Talent Perak ni adalah bila dia apply, dia first dia boleh cari near me function. Maksudnya near me function tu peluang pekerjaan yang berdekatan dengan dia. Dia ingin mengikuti lokasi yang kawasan dia yang keliling pin. ni. So dia pin, kalau dia say for example Ipoh, dia akan cari pekerjaan yang dengan Ipoh. Alright. Ataupun kalau dia nak cari melalui daerah, dia pun boleh cari. Then second thing is, kalau dia dah cari satu, dia dah mohon satu pekerjaan, then dia tak ada feedback, let's say for example kalau dia nak let's say dia dah mohon base 1 minggu 2 minggu tak ada feedback dari majikan, peserta atau pemohon tu dia boleh come to us and bagi tahu, dan kita boleh feedback kepada majikan, tanya kenapa tak ada respon apa semua. At least bila majikan tu dah dapat, then dia boleh reply us, then we can reply back to the person. So dia tak akan macam
tergantung. So kebanyakan kalau let's say for example maybe we apply for job street, kebanyakan mungkin 1 bulan pun tak ada respon. Betul. Tapi kita tak boleh kejar, tak boleh buat apa-apa. Tapi dengan aplikasi Talent Perak, kita akan bantu. Apa dia punya website punya ni? Talent Dia Perak atau ada kalau apps? pergi ada. Kalau pergi Play Store ke atau pergi Apple Store ke, cari saja Talent Perak. Talent Perak. Dia 2 perkataan, Talent and Perak. So dia akan nampak lah dia aplikasi itu, dan dia boleh download for free. Dia penggunaan pun free, tak payah bayar apa-apa. Tak payah apa semua. Dan mana dia mismatch lah pekerjaan, ikut location apa semua near me and everything so just kena upload details lah, of course. Setakat ni Talent Perak ni dah berapa banyak pekerjaan yang telah dia match kan? Kena cari balik dia punya statistik sebab bukan saya yang mengenai, sorry. So tapi ada juga I think close to 2000. Sebab kita kena aplikasi kita masih baru, because just launched last year. So dia boleh kira dalam keadaan beta jugalah, testing beta lah. So tapi it's good sebab kita nak go for pendigitalan ni. So benda tu memang sesuai untuk orang yang mencari kerja lah. Dan dalam tu ada juga pasal TVET ni atau macam mana? Ada. Sebab Talent Perak bukan saja dia untuk pemohon pekerja, untuk majikan sekali juga boleh guna. So majikan boleh log in dalam Talent Perak ni, dan dia boleh buat dia masuk dia punya details company, dan dia boleh buat posting juga pekerjaan dia dalam Talent Perak. So semua benda ni dah free, semua dah dibiayai oleh kerajaan Perak. So gunakan sebaik mungkin lah. Then on top of that, Talent Perak juga akan buat of course the front page, dia akan tunjuk semua program-program pasak yang akan jalankan. So dia tak akan ketinggalan lah. Tadi saya cuba nak lari sikit. Maknanya kepada yang mencari kerja, boleh cari pasak dengan Talent Perak. Betul. Jangan duduk diam. Jangan duduk saja-saja. Maknanya kalau nak cari kerja, kena ada effort. Betul. Pasak ni ada apa lagi? Tadi saya dah pergi ke arah TVET. Kita dah pergi kepada mismatch pekerjaan. Lepas tu sharing knowledge untuk mencari pekerja kepada student. Ada lagi apa-apa lagi program? Jap, saya promote sikit sebab Talent Perak amat penting untuk kita. Betul. So kalau boleh lihat dalam Talent Perak ni, dia ada tunjuk upcoming interview event, semua ada Ngopi Kejaya, ada Carnival Kejaya. So everything that is going on with pasak that akan dijalankan boleh dilihat di sini, dan yalah peserta boleh datang, yang berminat boleh datang tengok atau boleh keep on updating lah, notification lah. So of course the other thing is very important that kita build base ni adalah kerana kita nak tahu apa workforce yang kita ada di Perak. So let's say for example saya peminat dalam IT. So saya letak resume, saya update saya punya biodata, saya letak resume, saya update saya punya minat. So bila ada peluang pekerjaan yang IT yang baru, kita dia akan macam ping pemohon tu, so that ada pekerjaan mungkin satu peluang pekerjaan yang lebih baik, dia boleh try to apply lah. So at least kita tahu kita punya workforce in Perak, and then kita boleh aturkan. So next time if tasyul lah, kalau dia hilang kerja pun, kita tahu okay, we have this bunch of workforce yang dia ada kerja ke, ada dia tak ada kerja ke, yang ingin cari kerja. So bila ada investor yang masuk, let's say for example mungkin dia buat solar panel atau dia buat IT punya, dia nak masuk Perak, then dia tanya dia cari workers. Do you have this kind of workers? Then kita boleh terus answer, yes, we have. So database dia dah ready dah. So this is macam kita perlu bantuan jugalah. So the more people who apply and register with Talent Perak. Bukan saja orang Perak, maknanya daripada luar boleh register juga untuk cari kerja dalam Perak. Company Perak, semua dalam Perak. Kalau daripada luar nak bekerja dalam Perak pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Mana daftar dalam Talent Perak. Sebab that's why kita nak promote sebanyak yang mungkin, sebab benda ni free and benda ni baik. Of course, kenapa? What I mean, there's no wrong in sharing and no wrong in trying kan. So cuba siapa yang berminat atau kawan-kawan yang tahu, share sebanyak semungkin, then at least kita cuba bantulah. Sebab
kita yang Perak ni tak ada fees. So kita share sebanyak orang pun, kita pun tak ada charge. Tak ada charge apa semua tu. But it's for I mean untuk anak saudara ke, untuk adik beradik ke, dan boleh share lah. Tadi saya lari sikit. Adakah PASAK bersama dengan universiti-universiti? Ada. Okey, kita selain Okey, eksplorasi kampus. Kita ada pernah buat program eksplorasi kampus di mana kita buat juga satu career talk dan also some kursus pendek macam upskilling juga. Let's say basic let's say bukan English courses, interview courses. Interview and resume review courses. Kita pernah buat juga dengan IPT. So di mana kita cuba cari satu slot dengan IPT, kita meet a bunch of students, final year student Yes. So to do, let's say for example mock interview dengan resume review. So macam mana resume dia boleh buat supaya nampak menarik bila dia pergi apply, dan juga apa yang perlu buat masa interview. Sebab kebanyakan pelajar tu dia mungkin more than qualified, tapi sampai masa interview dia tergagap. Dia tak tahu nak cakap apa, atau body language dia, pemakaian dia tak sesuai. First impression is very important. Betul. Dan dia mungkin dia tak berapa baik dalam interview tu. So di mana because of that dia tak dapat peluang pekerjaan. So di situ juga kita try to train lah. So that's why for campus. Do campus tu. So tadi campus dah, TVET dah, sekolah dah, leadership pun ada. Ada lagi apa-apa lagi program yang boleh ni? Saya rasa lebih kurang itu sahaja. Mau kerja. Okay. Yes, last wouldn't say last. Kita juga ada satu program panggil Mau Kerja, di mana kita engage dengan majikan, dan dia ada pergi, kita juga ada pergi pejabat penghulu, atau kita buat kebanyakan di pusat latihan kita sendiri di PASAK, ground floor sana. Macam let's say for Proton, dia dah expand di Tanjung Malim, dan dia nak cari pekerja. So dia akan datang buat macam open day di PASAK, dan dia akan siapa sahaja yang berminat boleh datang, then dia boleh dengar. Okay, let's say for example Proton datang, saya akan share Proton ni buat apa, and then apa peluang pekerjaan yang ada, what is your career path if you join. Maknanya Proton sendiri akan pergi dan ceritakan apa semua, dan dia maknanya dia open day for Proton tapi di PASAK lah. Yes. Okay. So dia, and then dia juga ada interview on the spot. So kalau siapa-siapa yang berminat datang je, then kena download Talent Perak dululah. Nak tahu kan siapa company yang akan hadir ke tu. Download Talent Perak, follow kita dalam Facebook, Instagram, Twitter, semua tu. Takut ketinggalan. Yes. So sebab kita buat program-program ni, I mean it's very wasted kalau tak ada orang guna lah. Betul. So Mau Kerja ni dia lah. So that's why when saya dah katakan tadi, kita juga buat di pejabat-pejabat penghulu adalah untuk mendekati kawasan yang lebih terpencil lah. Betul. Macam daerah-daerah kecil kan. So kita nak bawa keluar dia orang ni. Betul. So kita bukan saja fokus di bandar, tapi juga fokus di luar bandar lah, di mana setiap anak Perak diberikan peluang yang sama. Kata-kata akhir, sebelum kata-kata akhir, Perak Sejahtera 2030. PASAK menerajui untuk TVET. Adakah ini memang PASAK punya visi dia atau macam mana? Boleh dikatakan kita sangat-sangat tunjang utama untuk Perak Sejahtera atau macam mana? Yes. Of course, dia at first more like a opportunity given lah. So bila Kerajaan Negeri Perak ingin fokus kepada kemahiran dan menjadi satu koridor TVET, so peluang ni diberikan kepada PASAK untuk meneroji. So kita akan buat sedaya upaya lah. Dan juga I mean kita juga kena tukarkan persepsi itu, yang college vocational ni atau kemahiran ni adalah second class. Tidak. Dia bukan
kerana seseorang yang tidak cenderung kepada akademik, maksudnya dia gagal. Betul, saya setuju. Dia juga ada peluang yang lain seperti kemahiran. Sekarang kemahiran macam let's say for example welding. Gaji dia boleh sampai 5,000 ke 10,000. Tapi orang tak tahu pasal, betul. Dia tengok ini kerja bengkel ni macam kotor ke apa ke. Tapi dia dah tahu yang dia punya peluang tu sangat amat tinggi dan dia punya kejayaan tu actually is very good. Cuma yalah, persepsi dulu, kena kerja office, kena kerja aircon, kena pakai kod macam ni baru okey, ini kaya, ini baru berjaya. Okey. Kata-kata akhir untuk pengarah pasar, apa yang sebenarnya you nakkan daripada rakyat Perak ni? Sebenarnya apa yang saya nakkan sangat senang je. Cuma anak-anak Perak kalau perlukan bantuan, jangan malu-malu, approach us kat pasar, join us at all our carnival, our programs, kerana dia memang for all Perak, anak Perak, bukan saja anak Perak tapi orang luar juga, dan kita cuba membantu sesama sendirilah. So yeah, that's about it lah. Share as much as possible that you know about pasar to your friends, family, kepada siapa-siapa saja. Family semua. Pastikan download Talent Perak. Talent Perak. Follow, like, share untuk Facebook, Twitter. Sebab Instagram. Memang sibuk. Minggu ni pun ada, memang minggu ni pun buka carnival. Every month ada carnival. Ada sharing session lagi, dan ada kemahiran lagi. Jadi make sure download Talent Perak dalam Google Apps, dalam Play Store. Jadi itu saja. Terima kasih Mr. Adrian, bersama dengan talk show Tanya on the Spot. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.